Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut saja tentang Habib atau pluralnya Habaib, akan ada 3 reaksi daripada umat Islam. Pertama, mereka yang ghulu atau berlebih-lebihan dalam memuji-muji para habaib dan meletakkan para habaib di satu kedudukan yang sangat tinggi. Kedua adalah mereka yang berlebih-lebihan dalam mengkritik para habaib dan meletakkan para habaib di satu kedudukan yang rendah. Ketiga adalah mereka yang berada di pertengahan di antara dua ekstrim di atas. Para habaib adalah saudara semuslim sebagaimana muslim yang lain. Apa yang para habaib lakukan yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selari dengan syariat Islam, maka ia adalah baik dan boleh dijadikan teladan. Apa yang para habaib lakukan yang tidak selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia adalah tidak baik dan tidak dijadikan ikutan. Dan jika yang tidak selari itu seandainya ada telah pun tersebar di media sosial, maka pembetulannya juga disebarluaskan di media sosial supaya masyarakat maklum tentangnya. Memang di sana terdapat hadis-hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memuliakan ahlul bait. Hadis tersebut saya ulangi sahih. Cuma yang menjadi persoalannya adalah mereka yang pada masa kini yang menyandarkan diri mereka kepada ahlul bait Rasulullah, yang mendakwa diri mereka keturunan Rasulullah, apakah penyandaran itu sahih atau tidak? Ada yang mensahihkan penyandaran tersebut, ada yang mendaifkan penyandaran tersebut. Saya letak isu ini ke tepi kerana memang sukar mendapatkan kepastian dalam suasana kita sudah berada lebih 1400 tahun sejak kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita hidup pada zaman Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, kita dengan mudah dapat mengenali mereka berdua sebagai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru yang penting pada masa kini, mereka tetap saudara kita yang muslim sebagaimana muslim yang lain. Fokus saya adalah kepada kumpulan pertama yang berlebih-lebihan dalam memuji para habaib dan menyandarkan pelbagai kelebihan, kerana sikap inilah yang menyebabkan munculnya kumpulan kedua yang berlebih-lebihan pula dalam mengkritik para habaib. Reaksi seperti ini tidak terhad dalam isu ini sahaja, tetapi meluas kepada mana-mana isu lain. Jika ada satu pihak yang berlebih-lebihan dalam satu pandangan, maka akan lahir pihak kedua yang berlebih-lebihan untuk kontra atau berbeza pandangan, sehingga akhirnya akan ada dua ekstrim dalam isu tersebut. Berbahagialah mereka yang berjaya menyelamatkan diri daripada mana-mana ekstrim dan berada di pertengahan di antaranya. Dalam video ini, saya ingin berkongsi sebuah nasihat yang baik lagi adil daripada Habib Hussein Nabil As-Segaf. Jika saya yang ingin memberi nasihat tentang sikap yang benar lagi adil terhadap para habaib, belum buka mulut lagi sebahagian orang sudah menolaknya. Maka saya kongsikan nasihat daripada seorang Habib, seorang As-Segaf yang saya yakin adalah lebih layak memberi nasihat dalam isu ini. Saya kongsikan atas tujuan supaya kita sama-sama berada di pertengahan antara dua sikap yang ekstrim terhadap para habaib. Sebelum itu, saya ingin kongsi sebuah video lain terlebih dahulu bagaimana sikap ghulu dan berlebih-lebihan terhadap para habaib, supaya para penonton dapat faham apa yang saya maksudkan sebagai ghulu atau berlebih-lebihan itu. Jumpa tonton ya. Penutupnya pada malam ini, bagi orang-orang yang duk kata Kabi Umar, amat nak sebut satu cerita. Cerita ini disebut oleh para ulama di kota Tarim. Siapa ulama itu? Namanya Syekh Muhammad Hariri dari kota Eden.
Beliau ini seorang ulama yang setiap hari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqadatan wa manama. Dalam yaqadah pun tengok, dalam mimpi pun tengok Nabi setiap hari, tuan-tuan yang mulia. Tetapi pada satu hari beliau pergi ziarah ke kota Tarim. Sepanjang beliau duduk di Tarim, sekali pun tak boleh tengok Nabi. Ni yang mana boleh sekali lagi. Orang kata Kabi Umar, tengok live ini. Tuan-tuan kena viral kan. Hak amal rakyat ni supaya orang kata Kabi Umar tu cepat-cepat dia bertaubat. Cepat-cepat beliau istighfar, menangis pada Allah Ta'ala. Siapakah orang mulia ini, tuan-tuan? Bukan main-main. Syekh Muhammad Hariri ini setiap hari dia jumpa Nabi, tuan-tuan. Tengok yaqadatan wa manama, dalam mimpi dah ada jaga. Tiap-tiap hari, bukan sekali dua dah. Tetapi pada satu hari beliau ziarah ke Tarim. Sepanjang beliau duduk di Tarim, sekali pun tak tengok Nabi. Duduk lain boleh tengok. Pelik kata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah dia duduk 4-5 hari di Tarim, tak jumpa Nabi walaupun sekali, beliau lalu balik semula ke kota Eden. Waktu sampai di Eden, boleh jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita pelik. Duduk Tarim tak boleh tengok Nabi. Mimpi pun tak. Allah. Maka dia pun menangis, tuan-tuan. Syekh Muhammad Hariri ni, dia menangis bila jumpa dengan Nabi di kota Eden. Bila balik rumah dia jumpa Nabi dalam mimpi yaqazah. Lalu beliau menanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dengar molek ni orang tengok Facebook. Hodok kata ke Habib Umar. Lalu dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku paling sedih dalam hidup aku ini. Tidak pernah aku sedih seperti pada hari ini. Lalu Nabi kata, apa mu sedihnya? Saya sedih ya Rasul kerana saya tak boleh tengok kamu waktu berada di kota Tarim. Tapi aku kelik lain, aku pergi lain boleh tengokmu sebagaimana hari ini, boleh jumpa denganmu. Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dengar molek ni orang tak suka Habib Umar. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, wahai kekasihku, wahai Syekh Hariri, hendaklah jangan kamu sedih. Kerana setelah kamu berada di Tarim, kamu tak tengok aku pun, kamu tengok Habib Umar, supaya kamu tengok aku setiap hari di Tarim. Ingat molek ni orang kata Habib Umar. Nabi bagi tahu pada Syekh Hariri, walaupun kamu tak boleh tengok aku, tak mimpi jumpa aku, tapi kena ingat, orang yang pergi ke Tarim, termasuk kamu, dia telah tengok Habib Umar. Seumpama tengok aku, dan cukup tengok Habib Umar sebagaimana dia tengok aku. Ingat molek, jangan main-main. Sebab tu orang kata betul, orang boleh saling dengan Habib Umar. Kalau tak boleh saling pun, sehingga nak tolak, boleh tengok tak pada tu Allahu Akbar. InsyaAllah wujud muka yang hebat ini, cahaya ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, boleh sampai di tempat kita pula di masa yang akan datang. Tu boleh pakat tengok. Sebab itulah Habib Ali Jufri berkata, siapa dia nak tengok akhlak Nabi, tengoklah akhlaknya Habib Umar bin Hafiz. Berkata Habib Umar, siapa dia nak tengok muka Nabi, tengoklah Habib Ali Jufri, kerana muka Nabi itu mirip sama dengan muka Habib Ali Jufri. Allahu Akbar. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Hok mana kasih pada Habib Umar, hok mana suka pada ulama, boleh salah, boleh makan, boleh duduk sekali, itu nikmat yang besar tuan-tuan. Sebab itulah kita kena kenal siapakah ulama itu, bukan main-main. Allahu Akbar. Sebab itulah Habib Umar ni masa dia kecil lagi tuan-tuan, Allah beri karamah pelik dah. Di Tarim ketika itu di zaman Habib Hasan Syatiri. Beliau ini di kota Tarim dipanggil Ainu Tarim, matanya kota Tarim di zaman Habib Hasan Syatiri. Ketika itu beliau mendapat kasyaf daripada Allah bahawa ada seorang budak di zaman kamu ini, martabat kewaliannya lebih tinggi daripada segala martabat wali yang ada di zaman kamu. Siapakah orang itu? Habib Umar Ibn Hafiz. Maka sebab itulah di dalam majlis-majlis yang besar para ulama, orang lain tidak dibenarkan membagi tausiah melainkan diberi kepada Habib Umar bin Hafiz. Masa dia kecil dia ada karamah dah tuan-tuan. Dia boleh bercakap di hadapan semua para ulama-ulama yang besar di kota Tarim. Maka sebab itulah orang yang kata ke Habib Umar tu, cepat-cepat taubat, cepat-cepat menyesal, ditakuti Allah cabut email kita dekat mati, wal-iyazabillah. Jadi itulah pesan hamba sebagai mudir madrasah Syukriyah. Alhamdulillah hamba sempat belajar dengan beliau, belajar dengan Habib Salim, belajar dengan Habib Ali masyhur, mufti kota Tarim, merupakan bapa abang beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan sikit sebanyak barakah itu Allah hadirkan di dalam majlis madrasah kita yang mulia ini. Dan hendaklah orang-orang yang
berkata hak tak elok pada Habib itu, cepat-cepat buat dalam Facebook, dalam TikTok, dalam komen, supaya kita hidup mendapat berkah yang besar. Ditakuti kalau tuan-tuan kita duk kata pada ulama, yang paling takutnya ialah Allah mati kita dalam keadaan kita paling hina, tuan-tuan yang mulia. Paling hina. Macam mana hina? Ulama kata tak ada iman. Bila tak ada iman, artinya kekal dalam api neraka di akhirat. Baik. Dapat tangkap tak satu percanggahan dalam apa yang diperkatakan dalam video itu? Pada mulanya dikatakan jika nak tengok Habib, jika nak tengok Nabi, tengoklah Habib Umar. Tapi kemudian dikatakan pula Habib Umar berkata, siapa nak tengok Nabi, tengoklah Habib Ali Jufri. Jadinya kalau nak tengok muka Nabi, tengok siapa sebenarnya? Habib Umar bin Hafiz atau Habib Ali Jufri? Di sini saya bukan mengkritik Habib Umar mahupun Habib Ali Jufri. Mereka berdua bebas daripada kisah dongeng ini. Tetapi bagi menunjukkan percanggahan dan sikap ghulu tukang buat cerita tersebut dan penyampainya. Mereka suka nak jumpa Nabi, tapi baca hadis Nabi tak berapa suka ke macam mana tu? Okey, baik. Ayuh kita tonton pula video Habib Hussein Nabil As-Seraf yang saya sebut-sebutkan itu. Dengar baik-baik, ayuh kita ambil iktibar daripadanya. Tak harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah. Jangan kemudian didewakan keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Keturunan anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh, kita ikuti dia, tenggelam kita, naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi ya. Anaknya Nabi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad di neraka dia, Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini. Pamannya sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah, kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar, harus kita dukung. Kalau salah, ya jangan didukung. Kalau salah, kamu didukung, tenggelam kamu sama dia. Baik, kita sudah pun menontonnya. Link bagi video asal dalam kotak description. Ayuh kita sebar-sebarkannya supaya isu habaib ini dapat kita letakkan di pertengahan antara dua ekstrim. Yang penting kita juga termasuk saya berada di pertengahan antara dua ekstrim tersebut. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.